Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al 'amalana kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'alhu li ahadin ghairaka. Jadi kemarin kita telah baca sambungnya kepada ayat yang pertama, ayat kedua, ketiga, keempat. Kita baca terjemah dia, dan insya-Allah hari ini kita tengok sebuah sedikit makna dan apa-apa yang berkaitan dengan ayat tersebut. Jadi sambungan kita pada hari ini iaitu ayat yang kedua. Ayat yang kedua dari surah Al-Isra. Ayat yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Terjemah dia, dan kami telah memberikan Musa, Nabi Musa, al-kitaba, kitab, yakni Taurat. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel, serta kami perintahkan kepada mereka alla tattakhidhu min duni wakila, janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya. Jadi pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan Isra dan Mi'raj yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sebut, asra bi 'abdihi merujuk kepada abdihi, itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala terus mula membuka cerita, ataupun Allah Subhanahu wa taala memberi perkhabaran berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana yang kita sebut kemarin, Allah tidak jadikan Al-Quran ini sebagai buku cerita yang membawa satu-satu kisah tu dengan detail. Berkenaan dengan Isra dan Mi'raj juga daripada A sampai Z, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak gitu. Allah sebut sekadar yang perlu. Yang selebihnya tu dalam riwayat-riwayat hadis dan sebagainya. Jadi pada ayat yang kedua suratul Isra, Allah Subhanahu wa taala mulakan terus dengan kisah Nabi Musa, dan ini tidaklah asing bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala bercerita berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Nabi, kaum musyrikin Mekah ataupun selainnya, Allah Subhanahu wa taala bawa seterusnya ataupun selepas daripada itu
kisah Nabi Musa alaihissalam. Tidak menjadi satu benda yang asing dalam Al-Quran. Selepas menyebut kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut kisah Nabi Musa alaihissalam. Tidak menjadi satu benda yang asing. Jadi di sini pun sama. Di sini pun sama, Allah Subhanahu wa taala selepas menyebut berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Allah berjalan pada waktu malam, Isra, kemudian Mi'raj pula ke langit, Allah Subhanahu wa taala bawa kisah Nabi Musa. Jadi sebagai contoh di mana Allah Subhanahu wa taala sebut kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian selepas tu Allah sebut pula berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salam di tempat yang lain adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 91 hingga 92. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza qila lahum ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah ila akhir ayat. Ayat ni ayat Al-Baqarah 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni Yahudi dan seumpama mereka dari kalangan ahli kitab, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah ni iaitu apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Yahudi untuk beriman juga dengan Al-Quran. Okey. Habis ayat tadi, ayat 91 tadi, mari ayat yang ke-92. Allah Subhanahu wa taala sebut, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat ila akhir ayat. Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa, membawa keterangan-keterangan mukjizat, kemudian kamu menyembah patung anak lembu sepeninggalannya hingga akhir ayat. Maknanya selepas Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan Nabi Muhammad, Allah bawa iktibar daripada kisah Nabi Musa alaihi salam. Dan di tempat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan Nabi Muhammad, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan Nabi Musa. Sebut secara dekat. Ayat dalam surah Al-Baqarah juga ayat 108, iaitu am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl ila akhir ayat. Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Musa oleh kaumnya dulu? Allah sebut lalu. Nak tanya Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diminta oleh Nabi Musa. Allah sebut Nabi Musa selepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah satu benda yang asing apabila Allah sebut kisah Isra dan Mi'raj Nabi, kemudian Allah bawa lalu cerita Nabi Musa. Tidak menjadi satu benda yang pelik. Sebab di dalam ayat-ayat yang lain juga banyak Allah sebut macam tu. Allah sebut kisah Nabi Muhammad, kemudian Allah bawa pula berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami telah memberikan pada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab itu petunjuk, wa ja'alnahu hudan li bani Israil, bagi Bani Israel, serta kami perintahkan
mereka, alla tattakhidhu min duni wakila. Nah, janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya. Nah, dakwah rasul-rasul sebagaimana dakwah rasul yang lain, rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah mereka sama. Tak, alla tattakhidhu min duni wakila, alla ta'budu illa Allah. Tak, janganlah kamu mengambil sembahan yang lain, ataupun benda lain, pihak yang lain sebagai Tuhan untuk kamu menyerahkan urusan kamu kepadanya. Tak. Jadi nak rakyat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul yang lain, termasuk Nabi Musa alaihi salam, sama sahaja, iaitu sembah Allah sahaja, mengesakan Allah dalam pengibadatan, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasul an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat rasul supaya mereka menyeru i'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama fi kulli ummatir rasul. Setiap umat rasul gapo dia? Mengajak umat dia supaya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan dalam satu hadis Nabi kata al-anbiya'u ikhwah. Nabi-nabi ini saudara. Nabi-nabi ini adalah saudara. Wa dinuhum wahid. Dinuhum wahid. Agama mereka satu saja, iaitu Islam. Tidak kira lah yang dibawa oleh siapa, Nabi Musa, Nabi Isa dan selain daripada mereka, semuanya hanya menyeru kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala sebut dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Difahami di sana kenapa dzurriyyah itu dibaca dengan baris fathah. Tak difahami di sana adanya harfun nida. Harfun nida sebelum daripada dzurriyyah. Jadi ya dzurriyyata man hamalna ma'anu. Wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh. Bila? Dalam bahtera. Ketika Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banjir besar. Jadi yang datang selepas itu adalah zuriat mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala panggil, seru dengan mengingatkan kembali siapa asal usul kamu ni. Kamu ni asal usul mana? Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut, highlightkan balik dengan dalam panggil dia. Contoh kita nak panggil nama orang boleh tak? Musa boleh tak? Kita nak panggil Hafiz tak? Contoh. Ataupun Lutfi boleh belakang. Tapi kita nak mengingatkan dia tu siapa, asal tu siapa, kita panggil kita anak Puan Mak. Tak, kita nak suruh dia ingat bahawa dia tu anak Puan Mak. Tak, kita bagi dia telitah dalam kepala dia tu asal mana. Tak, orang Guru Musa. Tak,
kita bukan nak panggil dia saja, tapi masa memanggil itu kita nak suruh ingat asal usul mana. Tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala panggil, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh ingat. Tak. Asal usul mana dan gapo yang telah berlaku sebelum ni, maka ingatlah. Tak. Jadi Allah sebut, ya dzurriyyata man hamalna ma'anu. Wahai zuriat keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama dengan Nabi Nuh dalam bahtera. Jadi Allah ingatkan kembali bahawasanya mereka ni dulu, asal usul mereka ni pertamanya adalah keturunan dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang soleh, pengikut Nabi Nuh AS yang beramal dengan ajaran Nabi Nuh AS, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka dari sebanyak-banyak makhluk itu untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka kerana mereka orang-orang yang mengikut ajaran Nabi Nuh AS. Jadi inilah, kamu semua ni berasal daripada sini. Keturunan orang-orang yang soleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memanggil mereka dengan panggilan begitu supaya mereka ingat nikmat mereka dan keturunan mereka dulu. Mereka berasal daripada keturunan yang baik, dan juga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bencana halih itu. Malapetaka. Jadi isyaratnya kepada keturunan Nabi Nuh alaihi salam ini adalah apa dia? Panggil wahai anak-anak Nabi Adam, contoh anak-anak Nabi Nuh, keturunan mereka yang kami selamatkan bersama dengan Nabi Nuh. Tujuan dia apa tu? Tujuan dia supaya nak mengingatkan mereka supaya mereka tu meniru amalan-amalan tok nenek mereka dulu yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka bersama dengan Nabi Nuh. Macam mana datuk nenek kamu dulu beramal dan beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam sehingga ke Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka, letakkan mereka bersama dengan Nabi Nuh dalam bahtera. Maka begitulah kamu kena ikut ajaran nenek moyang kamu itu dalam beriman dan beramal. Maka tu tujuan dia. Allah panggil, wahai zuriat mereka yang kami bawa bersama dengan Nabi Nuh di atas bahtera. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya ia, Nabi Nuh alaihi salam, adalah seorang hamba yang bersyukur, sangat bersyukur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut panggil keturunan Nabi Nuh, keturunan orang-orang yang dibawa bersama dengan Nabi Nuh ni untuk mengingatkan mereka tentang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada mereka. Jadi kadang-kadang kita ni kita dapat apa yang kita dapat pada hari ni adalah hasil daripada titik peluh usaha nenek moyang kita dulu. Kadang-kadang kita pelik orang tu, contohlah kaya tu berapa generasi makan tak habis tapi dia tidak bermula di situ. Bila cek mari, tanya mari, rupanya tok nenek moyang dia dulu tu orang negod. Lepas tu dia didik pula anak-anak dia, mari ke cucu pula. Jadi beranak tu, anak cucu tu dalam keadaan senid. Jadi hak bersusah payah dulu siapa? Tok nenek dia. Jadi senangnya anak cucu lo ni adalah disebabkan hasil usaha daripada tok nenekmu. Kalau orang-orang kita pergi teraka tanah ni, mari anak-anak pula boleh buat molek, buat kita kata kebun dalam bentuk yang molek semua. Jadi hasil daripada usaha nenek moyang
menyebabkan nikmat tu kena juga kepada dapat juga kepada anak cucu dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu supaya ingat bahawasanya nikmat yang kamu dapat hari ni adalah disebabkan oleh nenek moyang kamu dulu. Jadi beramallah kamu sebagaimana amalan nenek moyang kamu dulu. Berimanlah dulu kamu sebagaimana berimannya nenek moyang kamu dahulu. Tak? Jadi jadilah kamu ataupun ikutilah kamu jalan nenek moyang kamu dulu dalam beriman. Dalam konteks ini itu beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ajaran. Jadi ajaran dia sama aja. Ajaran Nabi Nuh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Jadi macam itulah. Bagaimana nenek moyang kamu beriman dan beramal, lagu itulah kamu supaya kamu juga selamat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam, iaitu Nabi Nuh alaihi salam merupakan seorang hamba yang sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur. Kaitan Allah Subhanahu Wa Taala bawa innahu kana abdan syakura. Allah mengingatkan zuriat keturunan Nabi orang-orang yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam bersama Nabi Nuh alaihi salam dalam bahtera ni, tentang betapa Nabi Nuh alaihi salam dulu merupakan seorang yang sangat bersyukur, adalah supaya anak cucu dia ni, kalau hidup zaman sekarang ni, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, mengingat dan tahu tak nikmat Allah Subhanahu Taala ke atas mereka. Tak kalau bukanlah kerana Nabi Nuh alaihi salam ataupun nenek moyang mereka yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam, nescaya mereka mungkin binasa. Tetapi mereka ni Allah pilih daripada keturunan orang-orang yang terpilih. Jadi daripada situlah mereka. Dan kaitan dia adalah sebagaimana Nabi Nuh AS merupakan seorang yang sangat-sangat bersyukur, maka kamu pun bersyukurlah ke atas nikmat yang kamu ada hari ni. Jadi lagu mana? Iaitu bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kamu dalam bentuk apa? Dengan mengutuskan aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kamu. Tak? Maka berimanlah kepada Nabi Muhammad. Tak? Berimanlah kepada Nabi Muhammad, dan itu merupakan satu bentuk syukur, satu bentuk syukur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala puji Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala puji Nabi Nuh alaihi salam, mengatakan Nabi Nuh alaihi salam merupakan seorang hamba yang betul-betul sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Dalam riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan Nabi Nuh alaihi salam ni puji Allah Subhanahu Wa Taala ke atas makanan dia, minuman dia, pakaian dia, dan segala hal. Dan dalam segala hal Nabi Nuh alaihi salam memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala puji Nabi Nuh alaihi salam dengan gelar syakura. Sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur dalam segala hal. Dalam segala hal perbuatan Nabi Nuh alaihi salam memuji Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita sebut mengingatkan umat pada masa tu bahawasanya mereka ni adalah keturunan mereka-mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan bersama dengan Nabi Nuh. Jadi mereka sepatutnya bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dengan apa? Dengan beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang keempat, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, kitab Taurat. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, apa dia? La tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin 2 kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, maklumkan kepada Bani Israel bahawasanya mereka akan melakukan kerosakan di muka bumi ini. Mereka akan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali. Dan sesungguhnya kamu, Bani Israel itu akan berlaku sombong dan angkuh dengan melampau. Sangat-sangat sombong dan melampau. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu mereka ni akan melakukan kerosakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali itu hak mana sah dah? Hak mana sahkah yang merujuk kepada 2 kali itu? Marratain Allah sebut marratain 2 kali. Jadi apakah kerosakan yang pertama dan apakah kerosakan yang kedua di muka bumi? Disebut di sini di Palestin, yang dilakukan oleh Bani Israel sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Taurat. Jadi antaranya adalah apa yang disebut dalam Hasyiah Tafsir Jalalain dan juga dalam Ruhul Ma'ani pun ada sebut, iaitu yang pertama adalah kerosakan pertama yang mereka lakukan di bumi itu sebagaimana yang dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah disebut di sini, iaitu pembunuhan Nabi Zakaria alaihi salam. Pembunuhan Nabi Zakaria alaihi salam. Itu kerosakan yang pertama. Kerosakan pertama yang dilakukan oleh Bani Israel sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala 2 kali. Jadi kali yang pertama adalah pembunuhan Nabi Zakaria alaihi salam.
Jadi disebut dalam tafsir Ruhul Ma'ani ini, dia kata Bani Israel ni dia dia berebut-rebut ke atas tahta, nak jadi raja, berebut-rebut, dan sebahagian mereka membunuh sebahagian yang lain, dan mereka tidak mendengar lagi nasihat daripada Nabi Zakaria alaihi salam. Nak balah macam-macam berebut utah, nak tengok siapa boleh jadi pemerintah, nak berebut siapa ko berbunuhan sesama mereka. Jadi Nabi Zakaria alaihi salam menasihati mereka, menegur mereka supaya mereka berhenti daripada melakukan kejahatan. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Nabi Zakaria alaihi salam, berdirilah kamu di hadapan kaum kamu, aku akan mewahyukan di atas lisan kamu. Allah akan gunakan lisan Nabi Zakaria alaihi salam untuk mewahyukan. Jadi apabila telah selesai daripada mewahyukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka mereka memusuhi Nabi Zakaria alaihi salam. Mereka pakat nak bunuh Nabi Zakaria alaihi salam. Mereka pakat nak bunuh Nabi Zakaria alaihi salam. Lalu Nabi Zakaria alaihi salam melarikan diri, menyelamatkan diri. Maka disebut di sini salah satu pokok ni terbelah dengan sendirinya untuk Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria pun masuklah dalam itu. Nabi Zakaria masuk dalam itu. Tetapi syaitan tak sempat mendapatkan Nabi Zakaria alaihi salam ni dan mengambil hujung pakaian Nabi Zakaria. Pergi hujung nak macam kita kata orang tutup pintu kereta. Orang tutup pintu kereta, kain, baju ke, serbai ke, tubik luar, tak nampak. Walaupun orang duduk dalam kereta tak, tapi kain duduk luar kita tahulah, ada orang dalam tu. Kalau tak tengok kau cermin pun kita tahu, macam ada orang dalam tu. Kalau kita kenal pula orang tu, kita tahu dia pakai baju gapo hari tu, kita tahu ni dia ni. Ni kain dia tubik kat luar ni. Tengok ke belakang tubik kau. Jadi lebih kurang itulah. Syaitan ni dia ambil hujung pakaian Nabi Zakaria alaihi salam, supaya orang kampung boleh nampak. Orang kampung hok mencari Nabi Zakaria nak bunuh tadi boleh nampak. Dan sudah tentulah mereka kenal baju ni kain Nabi Zakaria ni. Maka syaitan pun menunjukkan kepada orang kampung tadi baju ataupun lebih kain tadi. Walaupun Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pokok tadi, tetapi syaitan tunjuk ke baki kain yang keluar tu. Maka bila mereka nampak, mereka pun ambil gergaji letak di tengah-tengah pokok tadi. Maka mereka pun teballah pokok tu, kerak pokok tu, sehingga mereka memotong Nabi Zakaria pada bahagian tengah disebutkan di sini. Wallahu alam, ini yang disebutkan kerosakan yang pertama. Tetapi di sana ada lagi lah pendapat lain yang mengatakan bukan ni yang pertama, kerosakan pertama tu yang lain. Boleh tengok untuk yang lebih lanjut, lebih detail dalam tafsir.
maksud marratain ni gapo dia? Dua kali kerosakan apa dia? Bani Israel ni gapo dia? Maksud dua kali. Yang pertama tu gapo, yang kedua tu gapo tak? Cumanya di sini yang pertama disebut membunuh pembunuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Yang kedua, tak, kerosakan yang kedua yang dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Taurat kepada Bani Israel bahawa mereka akan buat kerosakan itu. Tak, yang kedua adalah pembunuhan Nabi Yahya alaihissalam. Pembunuhan Nabi Yahya alaihissalam dan mereka merancang dan apa dia meniak untuk bunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini dikatakan dua kerosakan yang mereka akan buat. Ini disebut sebagai salah satu makna marratain itu, dua kali itu, iaitu satunya pembunuhan Nabi Zakaria, yang kedua adalah pembunuhan Nabi Yahya, dan juga niat mereka untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Itu kerosakan yang mereka lakukan. Ayat yang kelima Allah Subhanahu Wa Taala sebut فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Maka apabila sampai masa janji, waktu yang dijanjikan, iaitu disebut di sini waktu untuk membalas kederhakaan kamu. Waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala ambil tindakan terhadap kerosakan yang dilakukan oleh Bani Israel yang pertama kali. Kalau mengikut sini kat pembunuhan Nabi Zakaria lah. Wa'du ulahuma, masa janji kali yang pertama dari dua. Dari dua kerosakan yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala ambil tindakan. Apa dia? Ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Ba'athna 'alaikum 'ibadan lana. Kami datangkan kepada kamu ibadan lana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadidin. Hamba-hamba kami yang kuat gagah. Uli ba'sin syadid, yang sangat kuat dan sangat ganah. Kuat, gagah, ganah. Ganah dalam serangnya. Fajasu khilalad diyar. Lalu mereka menjelajah di segala curug rantau. Membunuh dan membinasakan kamu. Membunuh dan membinasakan kamu. Fajasu khilalad diyar. Kalau tengok dari terjemuh sini, dia tulis mereka menjelajah segala curug. Maknanya girata. Boleh girata tak? Boleh girata untuk membunuh tak? Di dalam tafsir Jalalain disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuasaan kepada mereka ni, kepada tentera ni, hak Allah atas ni sebagai malapetaka kepada Bani Israel ni, sebagai balasan kepada kejahatan yang mereka lakukan untuk pertama kali tadi, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu. Allah hantar ke tentera-tentera yang
ganah dan kuat kepada mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan tentera-tentera ni untuk menakluk negara mereka. Allah Subhanahu Wa Taala izinkan tentera ni untuk menakluk negara mereka, dan mereka ni boleh berjalan tak di antara rumah-rumah Bani Israel ni, di antara tepi-tepi rumah tak. Dan mereka boleh pergi mari tanpa rasa takut kepada gapo-gapo. Ayatnya terlalu kuat sangat. Siapakah negara Bani Israel itu, tempat Bani Israel duduk itu, mereka boleh pergi mari gitu je. Tak, tanpa ada rasa takut akan ada serangan balas ke apa semua. Tak, kuatnya tentera tadi, siapakah mereka boleh berasa aman di negara orang tadi, negara Bani Israel tadi. Tak, boleh jalan pergi mari tanpa rasa takut. Kuatnya tentera yang Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kepada Bani Israel sebagai balasan ke atas kejahatan mereka yang mereka lakukan untuk yang pertama tadi. Fa idza jaa wa'du ulahuma, maka apabila sampai masa janji untuk membalas kederhakaan kamu yang pertama kali, untuk yang pertama kali dari yang dua itu, ba'athna alaikum, kami datangkan kepada kamu ibadan lana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadidin, yang kuat gagah dan amat ganas serangannya, fajasu khilalad diyar, lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu. Tak, pergi ikut celah-celah rumah, boleh pergi tanpa rasa takut untuk membunuh. Tak. Wa kana wa'dan maf'ula, dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku, janji yang pasti akan berlaku. Tak, Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Jadi itulah kerosakan pertama. Tak, sekiranya kita kata pendapat ini tak, yang mengatakan kerosakan pertama itu merujuk kepada pembunuhan Nabi Zakaria. Tak, lalu Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kepada mereka sebagai pembalasan. Tak, tentera-tentera yang mari nak datang menakluk mereka dengan tentera yang kuat dan sangat ganas serangan mereka, sehingga ke menakluk negara mereka, tentera tadi menakluk negara Bani Israel tadi, dan boleh nak pergi ke segenap pelusuk, nak celah-celah rumah, nak bunuh orang tanpa rasa takut apa pun. Sangat dahsyat kekuatan yang dimiliki oleh tentera yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada Bani Israel sebagaimana bertakwa kepada mereka. Dan itu adalah janji yang pasti akan berlaku. Tak, satu janji yang tetap berlaku. Dan tadi kita kata, bila Allah kata la tufsidunna fil ardi marrataini, kamu akan melakukan kerosakan, pasti kamu akan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali. Tak, sebanyak 2 kali di atas muka bumi ini. Hal tu pun di sana ada perbezaan pendapat. Tak, yang kali pertama tu gapo, yang kali kedua tu gapo. Tak, dan juga mufassirun, ahli-ahli tafsir juga berbeza pendapat berkenaan dengan siapa tentera ni. Tak, ibadan lana uli ba'sin syadid. Tak, Allah Subhanahu Taala sebut hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang dahsyat dan juga keganasan dalam serangan. Tak,
Jadi mufassirun berbeza juga pendapat dalam menentukan ataupun nak mengatakan siapa ni Allah merujuk kepada siapa tentera-tentera yang gagah kuat dan ganah dalam bentuk serangan mereka ni. Siapa dia? Di antara pendapat yang disebut di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, Jalut. Jalut yang disebut juga dalam suratul Baqarah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala hatta Jalut kepada Bani Israel ni sebagai balasan kepada kejahatan mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kekuasaan kepada Bani Israel pula selepas pada itu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-6, thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala atas Jalut, Allah kembalikan apa dia kekuasaan kepada Bani Israel selepas pembunuhan Jalut. Kemudian Allah kata summa radadna lakumul karrata, kemudian setelah kamu bertaubat kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta, kekayaan dan anak bina. Bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira, serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Jadi selepas bertaubat Allah Subhanahu Wa Taala baiki keadaan Bani Israel, hal mereka, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kepada mereka pemerintahan kepada mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala baiki urusan mereka. Jadi bila melakukan kerosakan, Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada mereka malapetaka, bencana yang teruk. Kemudian apabila mereka bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala baiki keadaan mereka. Jadi begitulah. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menegur kita dengan cara yang halus, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menegur kita dengan cara yang sesuai dengan tindakan kita, setimpal dengan tindakan kita. Tapi apabila bertaubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan balik keadaan dengan gantikan balik keadaan yang teruk tadi dengan keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita, saya sendiri dan juga hadirin hadirat sekalian yang mendengar, taufik untuk kita bertaubat. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu Wa Taala boleh baiki keadaan kita, iaitu khususnya keadaan negara kita sekarang, yang mana dalam keadaan yang tidak menentu, keadaan kesihatan yang tidak menentu, yang menyebabkan timbulnya perasaan takut, perasaan tidak aman dalam diri kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita taufik untuk bertaubat, dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat bala ni daripada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.